ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Terlebih dahulu saya rakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pengurusi masjid dan semua ahli jawatan kuasa kerana memberi ruang kepada saya pada malam ini untuk berkongsi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yang mana bab ataupun tajuk yang akan saya bincang pada malam ini sebenarnya berkait dengan satu tajuk yang penting juga untuk kita hayati, iaitu berkait dengan gurauan ini, ataupun kita kata perbuatan main-main dan gurauan ini, sebab dia ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bergurau ini, orang Kelantan kita kata gurau ni, dia perkara biasa, boleh berlaku pada sesiapa saja. Yang mana para ulama menghukumkan bergurau ini suatu perkara yang harus, boleh dilakukan oleh sesiapa saja. Tetapi banyak juga hadis-hadis yang berbentuk ancaman. Berbentuk ancaman maknanya Nabi SAW memberi ancaman pada orang yang bergurau. Setengah tu dalam saf bergurau lagi. Ketika nak salat sudah dilaungkan iqamat, bergurau lagi. Jadi bila digabung keseluruhan hadis yang membenarkan bergurau, berlawak jenaka dan sebagainya, dan juga hadis yang berbentuk larangan, maka di situ ulama mengeluarkan hukum dari sudut fiqh dan juga dari sudut akhlak itu. Yang mana perbuatan yang harus itu kalau dilakukan dalam kadar yang melanggar hukum syariat dan akhlak, dia boleh jadi haram. Itu perkara yang perlu kita faham lah. Mana kalau kita nak bergurau pun biar ada panduan, ada garis pandan, supaya gurauan kita itu dia tidak berdosa. Bahkan gurauan yang betul, lawak jenaka yang kita kata yang biasa, kadang-kadang dia boleh mendatangkan pahala. Sebab tu setengah ulama kata dianggap sebagai mustahab, sebagai perkara yang baik. Jadi untuk faham perkara itu, saya akan kemukakan satu hadis saja. Dan di sini sebenarnya boleh tengok, sebab kita telah kongsi dia punya teks ataupun nota itu sekitar 6 muka surat lah. Saya rasa sempatlah dengan waktu kita ni. Yang mana di sini saya senaraikan lebih kurang 8 garis panduan yang perlu kita faham untuk supaya gurauan ataupun lawak jenaka yang kita biasa buat itu dia tidak beralih daripada harus kepada haram. Ini perkara yang perlu kita faham. Baik. Jadi hadis yang saya akan jadikan sebagai asas kepada perbincangan pada malam ini adalah hadis riwayat daripada ini hadis ni sebenarnya hadis yang saya petik dalam kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu kitab yang biasa saya gunakan sebagai teks kuliah. Jadi oleh kerana tajuk dia penting, sebab apa? Sebab sekarang ni zaman internet, hadirat, kita boleh tengok dalam internet kadang-kadang penceramah itu dia berlawak jenaka semasa kuliah tu kadang-kadang melebihi had, luar daripada yang sepatutnya. Kadang-kadang lawak jenaka tu yang dianggap sebagai kita kata penyeri pada majlis, tapi sudah melebihi daripada yang sepatutnya. Kadang-kadang gurauan itu adalah bentuk lucah dan sebagainya, kadang-kadang dalam bentuk menyindir orang lain. Perkara begitu diberi penekanan oleh para ulama, supaya misalnya di masjid dia ada batas dia. Kita bergurau di kedai kopi lain, ya, kita bergurau di tempat selain daripada masjid, tempat ibadat khusus, itu dia hukum lain. Tapi dalam masjid ni dia lebih serius. Perlu kita tahu. Kalau tidak, tanpa kita sedari, rupanya kita berbuat dosa, sedangkan kita berada di sebuah tempat yang mana boleh beriktikaf. Jadi rugilah. Hadis ini riwayat daripada Yazid bin Sa'id.
An Abdullah bin Sa'ib an abih an jaddih Yazid bin Sa'id qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ni yaqul la ya'khudh ahadukum mata'a sahibihi la'iba wala jadan fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilayhi. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Yazid bin Sa'id, beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang kamu mengambil barang temannya dengan maksud main-main dan bergurau. Oleh itu apabila seseorang kamu telah mengambil tongkat temannya, maka kembalikannya. Ini saya sebut secara ringkas. Hadis ini sebenarnya dari segi latar belakang dia, dari segi kita kata asbab urut hadis ini, dia berkait dengan sahabat sebenarnya. Jadi adalah di kalangan sahabat tu yang dia fizika dia tu tidak, kita kata tidak sempurna ataupun dalam keadaan yang cacat. Jadi adalah kita kata tongkat itu sebagai untuk membantu pergerakan dia itu. Tiba-tiba ada ni sama-sama ni kawan-kawan lah. Dia sembunyi ke tongkat itu. Dia ambil tongkat itu. Jadi susahlah. Susahlah. Dia punya mana kawan dia yang bermasalah di sudut fizikal itu. Lama selepas tu baru dia bagi. Dia bukan maksud untuk menyusahkan, tapi dengan maksud bergurau. Kelantan panggil gurau bewok lah tu dia panggil. Kalau bahasa Kelantan panggil gurau bewok. Jadi kalau tidak Kelantan tu payah juga nak faham tu. Jadi saya pun tak tahu juga kenapa dia kaitkan dengan bewok tu. Tapi gitulah maksudnya. Itu yang maksud dalam hadis. Cuma dari sudut hadis ini, Nabi SAW hadis ni lebih bersifat larang. Mana kalau nak bergurau pun janganlah sampai peringkat menyusahkan orang. Itu maksud secara ringkas hadis ini. Tetapi dalam syarah-syarah hadis ni saya gabunglah. Dia banyak hadis umpama ini. Misalnya ada dalam hadis lain, ni berlaku pada sahabat Nabi lah, dalam satu musafir. Jadi bila berhenti dalam perjalanan tu, dia berhenti, kita kata di R&R lah kalau bahasa kita sekarang ini. Jadi ada sahabat tu bila berhenti dia tertidur. Bila dia tidur, mana ada sahabat lain tu mana ikat dia dengan tali. Jadi bila dia bangun tu, terkejutlah dia, ingat ke dia telah ditangkap oleh musuh. Sehingga cemas dia. Keadaan yang cukup menakutkan. Dan dia betul-betul takutlah. Dan perkara itu dilihat oleh Nabi. Nabi sebutlah, cuba bayangkan kalau ada penyakit jantung, tak akan mati tu. Ataupun bahaya tu. Sebab kita kena ingat zaman Nabi tidak seperti zaman kita. Zaman Nabi ni dia terlibat dalam peperangan sampai dia meninggal dunia lah. Mana bahkan tahun terakhir tu ada lagi peperangan. Jadi maknanya kesiapsiagaan, berhati-hati itu bukan perkara yang bermusim. Mana sentiasa tiba-tiba ditangkap, diikat dia. Dia sangka dia telah ditawan oleh musuh. Jadi maksud itu sebenarnya bergurau asalnya. Daripada situ dan juga hadis ni dan juga hadis-hadis lain, maka ulama buat kesimpulan. Kalau kita nak bergurau, nak bercakap dalam bentuk jenaka, lawak jenaka dan sebagainya, dia ada had dia. Cuma saya tak apalah, saya baca di sini pedoman dan perbincangan dan pedoman hadis. Baik, sebelum kita pergi kepada garis panduan yang ditetapkan oleh ulama, kalau kita nak bergurau ni, apa kadar dia, apa garis panduan dia, hak dia macam mana, terlebih dahulu perlu kita tahu bahawa al-mizah ataupun al-muzah dalam bahasa Arab yang kita terjemah dengan makna bergurau tu, apa maksud asalnya. Dalam bahasa Arab ni, kalimah bergurau ia panggil al-mizah. Dari sudut bahasa Arabnya apa maksud? Dia begini, biar kita tahu sebab apa, sebab kalimah itu diguna oleh Nabi. Jadi kita kena faham dalam konteks bahasa Arab lah. Mungkin kalau kita tengok dalam kamus Dewan Bahasa, tidak begini huraian maksud bergurau itu. Tapi oleh kerana hadis ni dia bahasa Arab, jadi bila Nabi guna istilah yamzah itu makna bergurau, kita kena tengok maksud itu dalam konteks bahasa Arab. Di sini saya cuba nyatakan secara ringkas. Kalimah al-mizah itu dia boleh baca al-mizah, al-muzah pun boleh. Dari sudut maksud bahasa Arab, dia bermakna bergembira, bergurau dengan orang lain tanpa menyakitkan hati. Mana kita bergurau, bergembira dengan dia, lakukan sesuatu yang kira-kiranya mengembirakan dia, tapi tidak ada unsur menyakitkan hati dia, tidak ada unsur menjatuhkan maruah dia.
Itu makna bergurau. Dan sekadar itu dia tidak bercanggah dengan syariat. Kena berhati-hati. Misalnya saya ambil contohlah. Tapi kalau sampai menyakitkan hati, dia disebut sukhriyah. Itu makna memperlekeh, mempersendakan orang. Mana kalau kita bergurau sampai dia sakit hati, itu tidak dinamakan al-mizah, itu dinamakan sukhriyah. Maknanya telah perbuatan yang menyakitkan hati. Itu semua ulama kata berdosa. Boleh jadi kita tak berasa, kita kata kita gurau nak berasa hati semua. Tu kita. Nisbah dosa ni kepada orang yang kita bergurau dengan dia. Kita sengaja tak sengaja itu hal lain. Itu tujuan. Baik. Saya ambil contoh begini sebelum kita pergi kepada satu istilah lain. Contohnya beginilah. Ni pernah berlaku lah, saya tengok perkara-perkara yang berlaku di hadapan saya. Ni saya ambil contoh apa yang berlaku di hadapan saya supaya kita boleh faham hadis. Misalnya ada seorang tu tak ada anak, mandul lah kita kata. Kita tahu dah dia mandul, tiba-tiba dia bergurau dalam bab itu. Dan mau apa orang anak pada dia tahu dah kau tu mandul. Dah ni dia tu anak 10, cucu 30. Gini. Dia gurau. Kadang-kadang dia kata, "Bagaimana anak kucing ni mau beranak dah kau?" Misalnya tu. Gurau tu. Sekarang dia kata skala tak apa. Dia manusia ni. Dia berbeza-beza. Aja kau gitu kena jaga. Sehingga menyebabkan dia jadi malah nak jumpa kawan-kawan dia selepas ada kesan daripada itu. Itu sudah tak kena lah. Itu perkara yang perlu kita faham. Baik. Az-Zubaydi menjelaskan dalam kitab Tajul Arus, dia kata al-muzah adalah perbuatan bergurau dengan orang lain dengan maksud bermanja dan berkasih sayang tanpa menyakitinya. Ini disimpulkan oleh Syekh Az-Zubaydi. Bergurau ini satu perbuatan, dia bukan niat. Satu perbuatan. Niat kita baik itu lain. Sebab bergurau dia merupakan satu perbuatan zahir. Dia bukan niat itu. Boleh jadi niat, dia tak maksud untuk menyakiti hati orang, tapi perbuatan zahir itu dengan maksud bermanja, berkasih sayang tanpa ada niat untuk menyakitinya. Jadi niat itu tidak dipersoalkan dalam tajuk kita ni. Yang kita bincang adalah perbuatan zahir kita itu. Baik. Mengikut para ulama, hukum bergurau ni adalah harus dan kadang-kadang naik ke peringkat yang dianggap sebagai sunat. Mustahab ni saya terjemuh salah satu maknanya sunat. Bahkan Hafiz Ibn Hajar memberikan pandangan, jika pada gurauan itu ada kepentingan, ada kemaslahatan seperti menyenangkan hati temannya dan menimbulkan kemesraan, maka gurauan itu dianggap baik. Kata-kata beliau memberikan mafhum, jika tidak ada maslahat bahkan menimbulkan perasaan tidak senang, maka itu dikira tidak baik. Jadi maknanya apa? Maknanya bila kita nak bercakap dalam konteks bergurau, bila kita nak lakukan sesuatu dalam konteks bergurau, dia kena fikir terlebih dahulu. Kita kena fikir. Kalau kita buat begini agak-agaknya macam mana? Jangan kita kira kita boleh jadi setengah orang tu jenis orang panggil hati kering, dia panggil. Tu bahasa Kelantan. Kata gajah rimah pun tak apa. Kata berapa pun tak apa. Ada jenis orang lagu. Tu tak boleh kira tu. Kita jangan kira kita. Kena kira orang. Sebab kita duk bincang ni hukum ni. Mana kalau kita buat gini berdosa, kalau buat begini tidak berdosa. Jadi maknanya sebab dia ada juga ada kita kena dia panggil ilmu taksir kita Kelantan kata dak. Tapi setengah-setengah kalau dia tak boleh gitu. Kalau kau tahu tu tak apa lagi. Tak boleh. Sebab hidup depan kita ni ada orang Kelantan panggil jenis angin tohor. Ada kan jenis angin tohor dia panggil. Angin tohor parut juga tu nak hura tu. Angin tohor tu. Kadang-kadang bagi orang lain tak ada masalah lagi, tapi bagi dia sudah berat dah tu kata-kata tu. Jadi kau gitulah yang Nabi didik sahabat supaya tidak timbul masalah. Tambah-tambah dalam mesyuarat misalnya, bila percakapan kita kena setiap patah tu perlu kita jaga. Kalau tidak dia akan timbul masalah. Timbul perselisihan pendapat tu boleh menyebabkan jadi perbahlan. Sebenarnya kerana kata-kata tu silap susun kalimah boleh jadi rosak hubungan itu. Jadi hadis ini sebenarnya dalam rangka untuk menjaga hubungan itu supaya tidak terjejas silaturahim itu. Baik, sarjana Islam membuat beberapa penanda aras ataupun disiplin untuk mengawal agar muzah ataupun gurau senda ataupun kita letak apa kita kata lawak jenaka misalnya pada hukum asalnya sebagai harus. Sebab kalau dilanggar peraturan ini dia akan boleh jadi dosa. Tidak harus lagi. Jadi mungkin kita terlintas dengan
satu kemusykilan bagaimana orang yang sebagai sumber pendapatan dia terlibat dalam lawak jenaka. Lawak mega pula tu. Nah, bukan lawak kecil-kecil. Nah, bagaimana hukumnya? Tak apalah, hukum tu kita tengok dia punya panduan ini, kita cuba fikir sendirilah. Kita cuba fikir sendiri. Baik, garis panduan yang pertama. Kalau nak bergurau ni, sebab saya sendiri ada pengalaman, pernah saya jadi imam, mana kita kata bila tu sudah melakukan iqamah dah. Jadi makna semua jemaah ni masuk dalam saf. Masuk dalam saf tu dia bergurau lagi. Hak tua dah ni. Hak budak-budak hidup belakang, budak-budak jauh nampaknya. Hak tua-tua ni. Betul ke saf dia kata. Agak senok lah kawan tu ni. Boleh faham tak tahu. Tak boleh faham lagi, tak faham tak apa tu. Dia bergurau je ni tu. Orang Kelantan kata ngokor nampak kawan tu. Penuh betul ke saf dia kata. Dia tepuk tu tepat lah. Dia bergurau juga. Saya perhati, saya tengok. Maksud saya jadi imam. Kebetulan pada solat tu lah. Jadi padahalnya ketika imam sudah iqamah, itu waktu yang paling kritikal tu. Waktu yang paling kita kena jaga. Kalau kita tengok qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qad qamatis salat tu jangan baca ti. Qad qamatis salah, ti qad itu salah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dia terjemah asalnya salat telah ditunaikan, padahal salat tak tunai lagi. Jadi ulama bincang kenapa guna fi'il itu. Tidak kata guna fi'il salat akan didirikan, tapi dia guna salat telah didirikan. Kata-kata itu sebenarnya sebagai mengisyaratkan walaupun tak salat lagi, bila telah dilakukan azan, kamu kena seperti berada dalam salat. Tak boleh bergurau, tak boleh bercakap, berpaling pun tak boleh. Sepatutnya kita jaga supaya kita bila kita akad takbir itu dalam keadaan cukup persediaan. Ni masuk dalam sah duk gua lagi. Nampak kau tua kau jadi, you know? Minta maaf lah ngepek sikit tak. Tidak orang sini tu. Tahu duk mana tahu tak. Jadi kena jaga tu. Sebab rugi kita. Sama-sama mari masjid tapi pahala kita sikit boleh. Apa kita tak jaga disiplin? Agama Islam ni agama disiplin. Gapo-gapo kita buat, apa tak ikut disiplin. Disiplin ni maknanya sunnah lah. Kalau kita nak sebut dalam bahasa standard agama, dia panggil sunnah. Sunnah masjid, sunnah bilik air, sunnah bila turun di masjid, semuanya ada. Dan amalan itu adalah amalan yang ringan saja, bukan berat untuk kita buat. Sangat mudah. Baik, di garis panduan yang pertama, zahir gurauan itu ataupun lawak jenaka itu tidak dilihat atau difaham ada unsur mempersendakan agama. Bahkan perbuatan mempersendakan agama dengan niat boleh menggugurkan iman. Allah berfirman, ni saya petik ini dalam cuba lihat di situlah. Misalnya Allah ni ayat Quran. Cuba kita perhatikan di sini. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Dan jika engkau bertanya, ni ayat ni berkait dengan orang munafik lah. Berkait dengan orang munafik. Jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan itu, tentu mereka akan jawab begini. Ini Allah SWT sebut pada kita, abadikan perkara ini sebagai memberi kefahaman kepada kita tentang orang munafik. Kalau kamu tanya dia tentang ejekan yang mereka lakukan, mereka akan jawab gini, kita tidak serius pun, main-main je tu. Ini saya terjemah mafhum lah supaya mudah faham. Kami tidak niat pun begitu. Walaupun mungkin kata-kata ternampak mengejek, tapi sebenarnya itu hanya gurauan saja. Dia akan jawab begitu. Katakanlah kepada mereka, patutkah nama Allah dan ayat-ayat Allah serta Rasul Allah kamu perolokkan dan kamu lakukan dalam bentuk ejek-ejekkan? Patutkah begitu? Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang palsu, yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman.
Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Okey, berkait dengan ayat ini Ibnu Taimiyah berkata, perbuatan mengejek, mempersenda Allah, mempersenda ayat-ayat Allah dan Rasulnya adalah penyebab kufur yang mengeluarkan seseorang daripada iman. Jadi sebenarnya ayat ini dia menyentuh berkenaan perbuatan zahir. Kita tak tahu pun niat dia. Hak niat dia tu kita serah pada Allah. Perbuatan zahir tu kalau boleh difaham mempersendakan Allah, dan kalau dia buat dengan sengaja, maknanya dengan niat, memang jadi kafir. Kalau tidak dengan niat tapi kerana kecuaian, kerana sudah menjadi tabiat, tidak berhati-hati, dia termasuk dalam dosa. Dan kalau dia terus tidak berhati-hati, dia boleh jadi dosa besar. Demikian juga mempersendakan sunnah Nabi SAW seperti mengejek berkaitan janggut. Kisah dua ni ada bak janggut, sibuk bak janggut dah. Sibuk apa janggut orang panjang ke pendek, ikut dia lah. Kerja kita banyak perkara lagi. Kalau tanya saya pun saya kata kerak lah sikit. Memang saya pun kata gitu. Sebab Nabi pun kerak. Tapi kita nak olah bagaimana tu kita kena fikir. Sebab itu bak sunnah tu jangan main-main. Teknik rebonding tak rebonding, jadi kena berhati-hati. Sebab apa? Itu sunnah tu. Kalau kita baca mana-mana kitab, Nabi tak pernah cukur janggut, hatta ketika selepas kita kata tahallul, tak pernah. Tapi misal memang ada dalam hadis Nabi cukur rapaklah sampai ke kulit itu. Tapi janggut tidak ada. Cumanya kalau kita tengok disiplin seperti mana disebut oleh Nabi ni janggut dia ni dia kerak juga. Bila panjang ada setengah riwayat tu dia pegang gitu, hak lebih tu dia kerak. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kadar yang paling panjangnya maknanya jangan melepasi genggaman kita. Bila kita genggam tu jangan lebih panjang, kita potong, itu sunnah. Tapi kalau panjang lagi, ulama tak kata haram pun, kecuali kalau bentuk janggut itu menyerupai syiar puak-puak yang sesat, itu tak boleh. Siapa orang tengok ni nak puak mana ni? Puak mana? Sedangkan janggut ni tak, orang tak tanya dah puak mana, Islam lah tu. Tapi bila tengok tu kata ni puak mana pula janggut begini ni, itu luar biasa tu. Kena berhati-hati juga. Kuku kita jadi tidak sengaja telah terikut, walaupun asalnya sunnah tapi berubah jadi tidak sunnah pula. Bayangkanlah dalam syarah kita ni ada disebut pernah ulama kita ni di zaman Imam Bukhari, selepas zaman Imam Bukhari adalah ulama pada zaman itu tak benar guna pen yang berwarna merah. Ini dalam kitab yang saya baca. Sebab apa? Sebab pada waktu itu warna merah tu menjadi syiar pada satu ajaran sesat di zaman itu. Mana kalau warna merah ni orang akan terlitah pada ajaran dia. Maknanya masyhur juga puak dia di kawasan tertentu ada berlaku. Cuma dalam kitab tu dia tidak sebut nama ajaran itu. Tapi bila sudah dikenal pasti warna merah tu menjadi satu syiar pada ajaran itu, ulama tak benar guna warna lain pen, jangan guna warna merah. Misalnya ada satu kelompok itu puak-puak dia ni dia pakai serban warna hijau. Hijau serban dia. Dan serban dia tu tebal warna hijau. Mana asal di tempat dia kalau pakai itu semua orang panggil puak-puak ni berelui misalnya. Terkena sehingga kelih. Kita jangan pakailah. Sebab Nabi SAW Nabi pakai pelbagai warna tu, tidak tentu, kadang-kadang begini, kadang-kadang cuma banyaknya warna putih. Lepas tu kalau kita tengok serban Nabi pun tidak tertutup telinga, itu sebut dalam hadis tu. Tak boleh kau pakai serban tutup telinga, boleh, tetapi kita nak biar serupa dengan Nabi. Itu saya tidak kata haram. Nak tutup dagu boleh, tutup habis dengan keng-keng, you know. Masalah sekarang kita nak tiru siapa? Nak tiru Nabi. Itu masalah. Tapi bukanlah siapa mereka haram. Cuma saya nak sebutnya kalau kita nak betul-betul nak ikut Nabi, dia kena tahu melalui saluran yang absah, yang sahih. Jadi saluran yang absah ni kan Quran dengan hadis. Dan juga asar sahabat. Asar sahabat ni hadis adalah maknanya perbuatan sahabat. Sebab perbuatan sahabat ni telah diperakui dalam Quran dan juga hadis bahawa dialah yang menjadi kita kata mufassir kepada sunnah Rasulullah. Sebab tu Nabi kata ikut sahabat tak akan sesat. Sebab itulah kita tak akan jumpa dalam mana-mana kitab pun sahabat melakukan perkara sesat, tak ada. Tapi sahabat ada buat salah sebab dia manusia. Tapi siapa mereka sesat, tidak ada. Bahkan Khatib Baghdadi kata kalau ada perbuatan sahabat tu siapa mereka sesat, itu hadis palsu. Boleh. Hadis tu bermasalah. Siapa begitu sekali kajian tokoh-tokoh sarjana Islam
betapa kedudukan sahabat ni tinggi, tinggi kedudukan sahabat. Baik, maknanya kena berhati-hati. Kalau saya nak sebut contoh, tak habis ya kita malam ni muka 9. Tak apalah, kita sambung semula. Saya nak ambil satu contoh. Dalam internet ada orang bergurau, dia sebut malaikat dia bergurau. Dia sebut nama malaikat. Ada sebut malaikat turun mengundi misalnya. Tak boleh gitu. Jangan kita guna, sebab malaikat ni rukun iman tu. Malaikat akan percaya pada malaikat ni rukun iman. Perkara besar tu, ulama tulis kitab khusus tentang malaikat. Begini, boleh kalau kita nak kata malaikat ni ada paruh sebab dia ada sayap? Tak boleh. Kita kata malaikat Jibril ni ada sayap 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri kerana ada dalil. Tapi kita tak boleh kata semua malaikat ada sayap begitu. Tidak boleh. Jangan kita kiaskan Jibril dengan malaikat lain. Sebab ada riwayat kata setengah malaikat satu saja sayap, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi di situ ulama kata tak boleh. Bila sebut malaikat Jibril, itu untuk Jibril saja. Kita tak boleh nak kias semuanya. Apatah lagi kita kias bakali malaikat ni ada paruh sebab ada sayap tu. Dia ingat sepuluh burung malaikat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu termasuk dalam perkara ghaibiyat. Perkara malaikat ni perkara rukun iman. Siapa buat lawak jenaka tekan mungkar dan nakir misalnya dalam kubur, bila ditanya ma dinuka, apa agama kamu, ada yang jawab Islam hadari, malaikat kata mesti warga Malaysia. Misalnya dia guna begitu, memang dia tidak niat nak menghina agama. Kalau niat menghina agama tu dia dengan Tuhan lah, kita suruh kepada Allah lah. Tapi perbuatan zahir dia tu sudah mempersendakan malaikat. Tak boleh. Kalau dia niat sungguh nak mempersendakan malaikat itu, memang boleh rosak akidah dia. Itu peraturan dia. Kalau tidak tahu, boleh jadi kita akan terjerumus lah. Dan ulama kata kena bertaubat. Misalnya pakaian menutup aurat dan lain-lain amalan yang sudah sabit sebagai amalan Nabi. Orang yang melakukan perbuatan ini dituntut bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata tutup aurat ni tak sesuai. Ada di zaman ni, zaman sekalian, zaman milenium, zaman macam-macam. Dia sebut perubahan yang berlaku, manusia sudah maju. Itu perbuatan itu kalau dia dengan niat nak mempersendakan, nak menyatakan tak sesuai, dah sedangkan semua tak ada khilaf di kalangan mazhab tutup aurat ni wajib, tak ada khilaf. Hukum umum, mana-mana mazhab Ambali ke Maliki, Syafi'i ke Hanafi ke, tak ada. Dan mazhab-mazhab lain selain pada 4 mazhab itu, tak ada kita kedengaran, kita dapat maklumat daripada kitab bahawa menutup aurat ni sunat muakkadah, dia wajib. Sebab apa? Sebab jelas dalam beberapa riwayat, misalnya riwayat Aisyah, bahawa orang yang menutup aurat ini diancam dengan neraka. Bahkan satu kes berlaku kepada Aisyah. Pada suatu hari ada seorang ibu, dia bawa anak perempuan dia lah. Anak perempuan ni anak dara, nak berkahwin. Jadi sebelum dilakukan akad nikah itu, ibu pada perempuan ini, dia bawa anak perempuan dia jumpa Aisyah supaya bagi kata-kata nasihat. Sebab selepas ni dia akan memulakan hidup sebagai isteri, dia akan berkahwin. Bila dia masuk jumpa Aisyah, tiba-tiba pakaian dia tu pelik, tidak jubah biasa. Bahagian abdomen ni tertutup lah, tak nampak kulit. Tapi bahagian ini, dia bahagian tangan ni dia terlalu nipis sehingga nampak dia punya bentuk tubuh tu. Kan orang kita ada dia macam pakai kain kelambu tu di bahagian tangan ini. Di tubuh ni tertutup dengan baik lah. Apa kata Aisyah? Aisyah kata inilah pakaian ahli neraka. Kalau tu imam sebut gitunya tak apa kata makmum. Sebab makmum sekarang ni dia menguasai imam, bukan imam yang menguasai makmum. Kalau kata begitu berkali tu imam tu kenapa tahu lah. Jadi Aisyah ni sebab dia muftiah. Aisyah ni hebat, kita boleh bincang semulalah. Mana mungkin kita boleh ambil satu waktu khusus siapa Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi saya sangat pada dia? Kenapa yang meminang dia tu malaikat? Aisyah ni sebenarnya ditunjuk pada Nabi gambar dia malaikat, bawa gambar dia dalam satu bekas. Inilah isteri kamu akan datang. Ni cerita selepas kematian Khadijah itu. Kenapa siapa hebat sangat tu Aisyah itu? Dan sangat dibenci oleh Syiah, sehingga Syiah memberi gelaran pada Aisyah tu Ummul Fawahish, ibu segala kejahatan. Padahal Aisyah ni isteri Nabi yang alim lah, menjadi rujukan sahabat, khususnya dalam hal rumah tangga, hal ibadat Nabi di rumah. Baik, itu kena berhati-hati hadirat, kena berhati-hati bila kita bercakap tentang agama, kena berhati-hati. Baik, yang kedua, isi kandungan gurauan dan jenaka mestilah bersifat kebenaran. Maknanya yang kita nak bergurau ni maknanya dalam bentuk kata-kata lah.
jenaka ke dalam bentuk kata-kata, dia mesti benar. Mana poin dia tu, konten dia tu mesti benar. Nabi SAW bersabda, cuba perhati hadis ni. Nabi kata, wailul lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Okey, saya teruskan dulu. Apa maksud hadis tadi? Nabi kata celakalah bagi orang, atau celakalah bagi sesiapa yang bercakap lalu dia berdusta. Dalam ucapan itu ada dusta, dia reka-reka cerita itu. Tujuan dia apa? Untuk mentertawakan orang yang mendengar, supaya orang ini ketawa, dia reka cerita tak betul pun cerita tu. Kadang-kadang masa dia duk kecek tu, dia telitah, dia sebut padahal tak betul pun cerita tu, dia buat-buat dengan tujuan untuk mentertawakan orang yang mendengar. Nabi kata, mula-mula tadi Nabi sebut dah celaka, kemudian Nabi sebut di hujung hadis, celakalah orang itu. Celakalah maknanya 3 kali kalimah celaka Nabi sebut pada orang yang sebut sesuatu yang tidak benar, dan dia sebut itu untuk menyedapkan pendengar, supaya pendengar ni ketawa. Kan ramai kan pengkuliah begitu. Kita minta maaf, saya sebut secara umum saja sebab saya pun dengar sendiri ni. Saya nak sebut pun tak tergamuk kadang-kadang contoh dia tu. Teruk sungguh. Kita kalau kecek kedai kopi, kita tak kecek gitu. Ni dia kecek dalam masjid. Itu saya dengar sendiri tu. Nak sebut pun tak tergamuk, tak payah sebut kan. Tapi puasa nak sebut tu. Pergi sebut lah mudah nak. Dia gini dah. Oh ni berat ni. Tak tahulah, kita pun dengar sakit kepala. Dia kata hukum sembahyang ni, bila kita sembahyang ni kalau berlaku pergerakan angkauta besar 3 kali, batal solat. Dia bagi contoh tetek wanita. Tolu tak tolu ustaz ni. Mana bila perempuan tu rokok tidak bergerak dia. Tu berat ke tu, contoh dia begitu. Bergerak 3 kali tetek dia, muka tua dah kan. Patutlah ke mana? Anggota besar ke anggota kecil tu? Kata bengong malik ustaz ni. Padahal dia pun tahu pergerakan itu tidak dikira. Pergerakan dimaksud pergerakan dengan sengaja. Kalau 1000 kali pun anggota besar kerana keperluan, tak batal solat. Dia pun tahu nak bergerak dah. Ni yang dimaksudkan di sini ni. Jadi seolah-olah dia bina pemikiran masyarakat dalam keadaan hidup ni tidak serius. Benda yang sepatutnya kita bagi perhatian jadi macam gurau pula. Itu tak kena tu. Betul lah orang pakat suka belaka. Cuma saya nak tanya, begitu kan Nabi naknya? Begitu ke agama kita nak dalam bab tazkirah, dalam bab beri nasihat, begitu ke? Pendekatan ni digunakan oleh Nabi, para sahabat dan ulama-ulama kita. Padahal kalau kita tengok dalam hadis, kita banyak lagi hadis kita akan jumpa Nabi bila nak bercakap tentang hubungan suami isteri pun guna bahasa yang cukup kita berlapis. Berlapis. Mana kalau ada orang tak faham tu, mana dia kira budak lagi tu. Biar tua pun kira budak kalau tak faham tu. Dia kira mana perkataan ni sesuai untuk perkataan ni, guna tu. Budak tak faham tak apa. Maknanya cara Nabi ni sangat halus. Itulah sebenarnya Nabi nak daripada kita. Tu orang panggil akhlak. Itu yang disebut sebagai akhlak. Baik, tak apalah. Jadi Nabi SAW bersabda dengan memperingatkan umat tentang amalan yang sangat bahaya ini, yang menjadi kebiasaan pelawak jenaka. Ini menjadi kebiasaan. Bahaya tu. Allah hadirat. Lelaki jadi perempuan ni kan berdosa besar. Dia boleh berpakaian perempuan, dia tu lelaki, kita tengok pun memalukan dengan maksud lawak jenaka. Menang pula tu dalam pertandingan tu, jadi juara lawak mega tu. Tu macam mana hukum tu? Dia kata ustaz ni tak boleh kita nak hukum. Dah, saya sebut ni peraturan agama, kita tidak nak hukum. Peraturan agama fikir sendirilah. Itu peraturan agama. Baik, yang terakhir lah. Yang terakhir mungkin kita boleh sambung semula. Dalam satu riwayat lain, cuba perhatian. Ni parah lagi ni. Nabi kata innar rajul la yatakallam bil kalimah yudhiku biha julasa'ah yahwi biha finnar ab'ada minas thuraya. Seseorang yang bercakap dengan satu kalimah saja, tujuannya untuk mentertawakan pendengar, supaya pendengar ni tertawa, sukalah, maka dengan kalimah itu dia sebenarnya ingin masuk neraka. Dalamnya neraka yang dia masuk tu sejauh bintang Thuraya.
Cuba fikirlah. Ni Nabi sebut ni. Bila Nabi sebut, dia jadi fakta agama. Dan kata-kata Nabi ni bila sahih, dia merupakan wahyum minallah, wahyu daripada Allah. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Saya ambil lagi sebab kita cuti pula lama, bertahun lebih lah. Kita ambil sikit lagi lah. Kita ambil sikit lagi. Yang ketiga, gurauan ataupun apa sahaja bentuk jenaka, dia tidak boleh ada unsur menakutkan dan mengancam. Kita kena ingat maklumat yang kita sebar dalam internet kalau menyebabkan orang jadi takut. Tak ada pun berlaku banjir. Mengikut kajian pakar dalam bab meteorologi, kita kata tiba-tiba kita viralkan maklumat yang tidak tepat, menyebabkan tak tidur malam orang di kawasan banjir. Padahal maklumat tu tak ada pun. Boleh pahala ke? Kau boleh dosa. Haram tu. Takut tu nak kawan ni akak khusi rapat bumbung. Pada kering-garing, tak ada pun akan hujan. Saja dia buat begitu. Kerana tidak cermat bila tengok sebab apa yang ada dalam maklumat yang sampai dalam FB dia ataupun maklumat dia terus viral tanpa buat pengesahan. Kesilapan itu menyebabkan satu kelompok tu yang terlibatlah jadi takut. Baru seminggu basuh rumah. Akhir sekali mungkin ada setengah tu sangka buruk pada Allah pula. Tuhan apa buat kerja gini? Tu bahaya dia tu. Kita ni tak apalah mari masjid semua ni. Orang jahat-jahat mari hari jemaah saya mari pun dekat-dekat orang nak sembahyang dah mari jemaah itu. Orang-orang yang kita kata tahap keimanan dia rendah, dia masih Islam. Kadang-kadang dengan sebab bertalu-talu dia ditimpa musibah. Tuhan apa gini dia kata. Padahal tidak pun maklumat itu disebarkan secara tidak bertanggungjawab. Hukum dia macam mana? Boleh jadi dia bergurau misalnya. Nah, berdosa besar. Haram itu. Ulama kata kena bertaubat. Ini khusus pada individu yang ada kekuatan dan kemampuan atau orang yang ada padanya sesuatu yang membahayakan seperti senjata tajam atau barang yang boleh mencederakan. Mereka mengacah benda berkenaan pada seseorang dengan maksud main-main. Misalnya dia ada pisau, dia buat itu secara bergurau. Takut ataupun dia acah pistol ke? Kena ada perlu ke ada berlaku gitu lah. Main-main tiba-tiba berlaku kesilapan menyebabkan mati. Sebab dalam hadis Nabi kata bila kamu masuk ke kedai, kamu kena balut dia punya mata lembing itu. Nabi suruh anak-anak panah tu kamu kena rapatkan di tubuh. Hujung dia tu jangan terkeluar daripada tubuh kamu. Supaya apa? Supaya tidak terkena orang ramai di kedai itu, di pasar itu. Apa maksud hadis itu? Nak jaga kemaslahatan orang lain. Maknanya agama Islam kita ni agama yang sangat menjunjung keselamatan, kemaslahatan orang lain. Maknanya kita hidup ni tidak bersifat kita kata ananiah, keakuan. Kita mengambil kira orang lain. Itu dia punya ruh agama. Sehubungan dengan ini yang terakhir ni, Ibnu Abi Layla pernah berkata, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada kami bahawa mereka pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni satu kisah berlaku ketika musafir mengikut riwayat Ibnu Abi Layla. Semasa berhenti rehat, ni hadis yang saya sebut tadilah, ada seseorang dari kalangan mereka telah tertidur. Lalu adalah di kalangan sahabat tu dengan maksud bergurau telah mengikat sahabat yang tidur tu dengan seutas tali. Perbuatan ini telah menimbulkan ketakutan kepada lelaki berkenaan. Berkait dengan peristiwa ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu li muslim an yurawwi'a muslima. Tidak halal, yakni haram. Haram seseorang muslim menakutkan muslim yang lain. Mana kita buat sesuatu menyebabkan orang jadi takut seperti tadilah. Kita viral teruk, kita kata banjir di kawasan tertentu. Kamu kena berhati-hatilah orang yang berada di tepi sungai tu agak tak tidur malam kawan tu. Padahal tempat tu tak ada pun banjir. Adalah berlaku ni. Musim ni saya kontak kawan saya di satu tempat tu lah. Ni cerita di Selangor lah. Dia kata tak ada, ustaz dia bohong tu. Dia orang Kelantan kita juga. Dia kata tak ada hujan pun, garing dia kata. Tapi dia tunjuk video tu dah. Teruk benar nampaknya. Rupanya video tu dulu tidak diletak pun tarikh tu. Cuba bayangkan keadaan itu menyebabkan orang jadi takut. Sebab itulah dalam riwayat lain Nabi kata cukup dah, boleh dah kita nak kata seorang itu berdusta bila sampai maklumat dia terus sebarkan, walaupun maklumat itu betul.
Kesalahan dia terletak pada tidak cermat menilai maklumat. Walaupun kebetulan maklumat itu betul, tapi masa dia sebar tu dia tak tahu betul. Maknanya penyebaran itu berlaku dengan cara tidak ada kepastian betul. Tu perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Siapa begitu sekali Islam mengawal penyebaran maklumat. Sebab tu maklumat ini dia berkait dengan hukum dosa dan pahala. Kena berhati-hati. Sebab sekarang ni manusia ni banyak berdosa dengan smartphone dia. Dan manusia juga kalau dia cerdik, dia dapat banyak pahala dengan smartphone juga. Tu kena jagalah. Jadi untuk maklumat seterusnya, poin yang keempat sampai poin yang ke-9 tu boleh baca sendirilah, ataupun mungkin kita sambung dalam sesi akan datang. Saya rasa setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ada apa-apa soalan kalau yang berkaitan ni lah, kalau nak tanya bolehlah, dipersilakan sebelum kita tangguhkan majlis ini. Jadi poin yang keempat tu kita bicara dalam sesi akan datang, insya-Allah. Ada persoalan ke? Tidak ada. Kalau tidak ada apa persoalan, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.